telusan dalam pengurusan bajet turun kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa perkara yang penting untuk kita perhatikan dalam bajet ini ialah isu defisit dan juga hutang. Walaupun setiap kali pembentangan bajet dibuat dan kita bercakap di parlimen, kerajaan tentu memberikan jawapan yang sama. Jawapan tentang kenapa defisit, kenapa hutang. Kalau bab hutang, kerajaan akan kata biasalah kita berhutang. Yang penting hutang kita itu belum melebihi kadar yang kita tentukan, iaitu belum melepasi 55% KDNK. Itu jawapan standard yang saya dengar daripada awal saya menjadi ahli parlimen 2013 sampai sekarang, dan saya jangka jawapan yang sama juga akan diberikan dalam penggulungan nanti insya-Allah. Tetapi sebagai wakil rakyat, kita kena bercakap. Kita perlu menyatakan bahawa Kerajaan Barisan Nasional tanpa gagal selama 21 tahun berturut-turut dari pembentangan bajet untuk tahun 1998 hingga terakhir sekarang 2018 membentangkan bajet defisit. Ya, kita tidak menyatakan salah untuk defisit pada setengah keadaan. Tetapi dalam kita ambil kaedah surah Yusuf sebagai contoh, yang mana Allah Ta'ala mengajar kepada kita 7 tahun yang segar, yang ekonominya baik, 7 tahun yang ekonomi kemarau, ya mungkin berlaku defisit. Tetapi kalau 21 tahun yang berlaku, kalau awal tahun 98, 99 kerajaan menghadapi krisis ekonomi, tapi kemudian kerajaan berhadapan dengan ekonomi yang baik selepas pada itu, dan sekarang baru pula menghadapi krisis ekonomi, tapi kerajaan masih gagal di kala mana ekonominya baik, masih lagi membentangkan bajet defisit, dan yang menyebabkan akhirnya berlakunya tunggakan hutang. Dan hutang menurut laporan ekonomi yang dibukakan kepada kita menunjukkan bahawa pada Jun 2017 jumlah hutang kerajaan persekutuan ialah 685 bilion. Hutang tidak pernah turun, tapi hutang sentiasa naik. Kalau kita kata kita bayar hutang, sepatutnya bila kita bayar hutang, hutang makin berkurang. Macam mana kita bayar hutang tapi hutang semakin bertambah? Ini isu yang perlu kita sebut bagi rakyat tahu perkara ini. Dan paling saya bimbang, bila mana kerajaan berhutang, bagaimana kerajaan berhutang? Mungkin bagi setengah orang dia pandang biasa hutang ini. Tetapi kalau kita lihat sebagai contoh, hutang kerajaan persekutuan 685 bilion ini dengan 662.36 bilion adalah hutang dalam negeri, yang mana 53%-nya menggunakan sekuriti kerajaan Malaysia dan 38.2% adalah terbitan pelaburan kerajaan Malaysia. Saudara-saudara ahli-ahli parlimen yang berhormat sekalian, sekuriti kerajaan Malaysia adalah sistem hutang berdasarkan riba. Berbeza dengan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia. Kalau kita bercakap tentang barakah, kita bacakan ayat walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Tidak mungkin barakah itu datang sekiranya kerajaan masih lagi terlibat dengan riba. Ya, saya menghargai usaha kerajaan untuk meninggikan kadar pinjaman atau kadar pelaburan menggunakan sukuk atau terbitan pelaburan kerajaan Malaysia. Sebagai contoh, untuk tahun 2017 pinjaman atau terbitan pelaburan kerajaan Malaysia sudah meningkat kepada 49.5% berbanding sekuriti kerajaan Malaysia 50%. Itu 2017. Tetapi saya menyatakan bahawa pelibatan kerajaan dengan riba inilah punca kerosakan bagi ekonomi. Kita boleh baca data yang sangat banyak dikemukakan oleh pelbagai pakar ekonomi, termasuk satu ucapan menarik oleh Tan Sri Zeti, bekas Gubernur Bank Negara, yang menjelaskan tentang bagaimana dengan sebab unsur riba ini, pelibatan negara-negara dengan riba ini, telah berlaku puluhan krisis kewangan dunia dalam tempoh 30 tahun. Tempoh 30 tahun menunjukkan bahawa riba merosakkan ekonomi negara. Maka jika kerajaan tidak ada komitmen untuk membebaskan diri dari riba ini, maka keberkatan